sebab tu kita lepas sembahyang janganlah terus bangun, duduklah sekejap. Suka saya tengok tuan-tuan, habis sembahyang tu imam zikir, semua tak bergerak, semua duduk macam tahiyat akhir, duduk Astaghfirullahalazim allazi, duduk macam tahiyat akhir. Dah sampai ayat-ayat tertentu baru lengah ubah kaki, baca pula doa. Mudah-mudahan masa tu ada malaikat yang mendoakan kita. Mudah-mudahan masa kita berzikir tu ada malaikat yang turut sama berzikir. Di saat-saat negara kita ni ada Covid, seluruh dunia ni ada Covid, takkan tuan-tuan tak baca cerita-cerita hadis-hadis tentang malaikat? Ada sejenis malaikat, satu jenis malaikat yang kerjanya ialah berjalan dalam dunia ni, duk cari mana dia majlis zikir, dia nak naungi majlis itu dengan naungan rahmat. Termasuk majlis zikir kita ini ialah majlis ilmu. Ni majlis zikir ni, bukan sia-sia ni. Malaikat rahmati kita, doa minta Allah rahmati, naungan rahmat. Tengok-tengok masjid gelap, tutup, tulis kat pintu pula harap maaf, tutup. Malaikat sampai loh, tutup. Bayangkan tak, malaikat macam orang juga, tutup. Tu ke mana? Buka shopping mall, jom shopping mall. Oh, shopping mall buka, masjid tutup. Apa cerita ni? Inilah tempat malaikat nak doa, nak mintakan amin pada kita ni, atas apa yang susah melanda kita ni. Minta pada Allah, hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah. Majlis zikir bukan majlis sia-sia. Tuan-tuan zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir lidah yang bukan sia-sia. Yang kedua apa dia? Mendamaikan orang. Wa aslihu baina akhawaikum. Bukan sia-sia kalimah-kalimah untuk mendamaikan orang. Bukan sia-sia kalimah mengajak orang buat baik, mencegah kemungkaran walaupun orang tak suka. Walau karihal munafiqun, walaupun itu sia-sia. Apatah lagi tuan-tuan, ya, kalimah zikir tadi salah satu termasuknya ialah membaca Al-Quran. Itu bukan benda yang sia-sia. Baik, kata dia lagi, kalau kamu tak cakap benda hak tadi, zikir, baca Quran yang saya sebutkan tadi, kalau kita tak cakap benda-benda itu, paling-paling kurang percakapan kita akan jatuh kepada lara. Perbuatan itu adalah sia-sia yang akan menghilangkan waktu percuma tanpa faedah. Dia pasti jatuh. Dan orang yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia adalah orang yang rugi. Jadi kalau kita nak nyembang pun, nyembang benda yang betul lah. Salah ke ustaz kami lepak nyembang-nyembang? Tak salah. Siapa kata salah? Yang salahnya kalau ada mengumpat di dalam dia. Yang salahnya kalau ada benda tak elok. Tapi kalau kamu bincang, dengar cerita Haji Mat sakit, lah tak tahu, patutlah mak tak nampak. Dia duduk di mana? Dia Hospital Putrajaya. Allah, tak dapat kita ziarah dia. Dia sakit apa? Kata stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada darah tinggi kot. Dia darah tinggi ada, kencing manis ada, jantung pun ada. Allahu akbar, Allahu yashfik, Allahumma rabban nas, Allahu yashfik. Seorang ni pula kata pula, mudah-mudahan Allah lah yang memberikan kesihatan pada dia. Tak ke bagus itu? Satu bagi tahu dia sakit, satu lagi zikir, satu lagi doa. Yang salahnya apa? Haji Mat kata sakit stroke. Bila? Kemarin jatuh. Padan. Mampu. Ini yang jahat ni. Teruk apa? Tak tahu, kata tak cakap apa lah. Lagi 2 Jumaat jalan tu. Yang ni yang haram ni. Bukan kata haram dah, jadah lagi belakang dia tuan-tuan. Dia pergi doa lagi kejahatan pada orang.
pi sebut badan muka lagi. Tuan-tuan kena ingat, Nabi sebut kan, siapa-siapa yang suka dengan orang yang dapat balak, balak tu akan sampai pada dia. Sebab tu bila tengok orang dapat susah, ujian, musibah, balak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lepas tu diam, jangan sebut. Aku dah agak dah kena je satu hari, kena punya tu satu hari kena ke hang tak boleh lah. Lepas ni kalau orang dapat musibah diam, lepas sebut inna lillah diam. Ni dak pi ulas pula, pi do jadi pengulas sukan. Aku dah agak lama lah tengok cara dia makan pun ku tahu, nasi 2 pinggan tak cukup, itu kolesterol, jantung semua ada tu. Habis tu kamu kata hari ni dia, satu hari kamu pula kena. Sebab tu jangan tunjuk kegembiraan pada orang yang diuji oleh Allah. Kadang-kadang ujian tu akan sampai balik kepada kita. Dan disebutkan cerita bahawa Hasan bin Abu Sinan telah melalui sebuah bilik yang telah siap dibina. Lantas beliau berkata, semenjak berapa lamakah bilik ini dibina? Kemudian setelah tersedar, beliau menghalalkan celaan terhadap dirinya dengan berkata, wahai diriku yang tertipu, kamu menanyakan tentang perkara yang tidak memberi manfaat kepada kamu. Dan dengan itu beliau menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa selama setahun. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Dia nak cover diri dia balik. Dia pergi dekat satu bangunan, dia tengok bangunan ni, tahun bila bangunan ni buat. Besoknya baru dia teringat, yang aku tanya tu apa faedah? Yang aku tanya tu tak ada faedah. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Dia puasa setahun tuan-tuan, nak cover balik yang dia tanya tak ada faedah. Padahal yang dia tanya itu bukannya ada dosa. Ada dosa lah kita tanya, masjid ni buat tahun bila? Tak ada dosa. Tapi kadang-kadang perbuatan dan pertanyaan tu tak ada faedah. Ada orang tanya saya, ustaz, bini berapa? Dia mari ke pejabat saya, dia tanya, ustaz, isteri berapa? Saya tanya dia pula, pak siapa tanya? Saya nak tanya, orang tanya saya nak tanya ustaz, isteri berapa? Perlu ke saya jawab soalan tu? Tak kena jawab, orang tanya. Wah, sudah tuan-tuan. Subhanallah. Saya tanya kat dia, abang dalam bank ada berapa ribu? Takkan nak beritahu. Nampak tuan-tuan? Kena beritahu, saya nak tahu berapa ribu. Nampak tak tuan-tuan? Orang kita suka ambil tahu benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Kereta dia beli tu cash ke hutang? Tuan-tuan ingat Allah tak catat ke benda itu? Allah catat. Menantu dia kerja apa? Anak dia bercerai dah kah? Ni soalan yang selalu kita tanya. Di China sekarang ni hujan ke? Di China dia tanya, di China sekarang ni musim hujan ke? Saya tak tahu. Musim Covid pun kata-kata. Benda-benda ni tuan-tuan, inilah dipanggil lara. Berdosa pun tidak, berpahala pun tidak, tapi tetap ditulis dan akan melambatkan urusan kita di hari kiamat. Sebab Allah nak tanya satu. Kenapa cakap? Apa sebab cakap? Apa sebab cakap? Sebab tadi saya kata dah, bekas yang kita buat dalam dunia ni pun semua Allah soal di hari kiamat. Maknanya setiap perkataan yang kita cakap ni tuan-tuan, Allah soal di hari kiamat.